Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad salatan daimain mutalazimain wa ala alihi wa ashabihi wa nasarihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ghariban aw 'abiris sabil. Wa qala Ibnu Mas'ud, idza asbahta idza amsayta wa la tantazirus sabah wa idza asbahta wa la tantazirul masa, atau kama al kalimatul haqq bil muradil batil, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, khususnya barisan kepimpinan masjid yang diketuai oleh datuk pengurusi, malan pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, serta pegawai-pegawai masjid, khususnya para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah dan dapat juga meruangkan masa untuk sedikit ilmu, tazkirah, tausiah yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan yang turun di luar sana itu merupakan hujan rahmat, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan Allahumma sayyiban nafi'an setiap kali hujan turun, supaya hujan ini tidak dijadikan azab, sebaliknya manfaat kepada manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain, insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membawa kepada kita agama yang dinamakan Islam, dan agama inilah yang menjadi punca utama kita mendapat keberkatan di atas dunia ini. Kalau tiada agama Islam ataupun agama Islam hilang di atas muka bumi ini, sudah barang pastinya kita akan dapati pelbagai-bagai kerosakan dilakukan oleh manusia. Kemajuan teknik psikologi, sosiologi dan juga apa saja teknologi yang ada pada hari ini bermula dengan sejarah ataupun bermula dengan agama Islam. Dalam catatan sejarah, Dr. Sulaiman Akhyar menulis berkaitan dengan sisi positif kejatuhan Baitul Maqdis. Kita tahu Baitul Maqdis ditakluki oleh tentera salib, dan hampir 700,000 nyawa orang Islam terkorban dalam peristiwa tersebut. Tetapi Dr. Sulaiman Akhyar dia buat satu buku tentang sisi positif, sisi kebaikan perang salib itu. Apa dia, tuan-tuan? Di antara yang boleh saya kongsi, waktu ketika tentera salib dah menguasai Baitul Maqdis, mereka dapati kehidupan, kemajuan hadarah Islam di Syam, iaitu di Syria lah, di Syam, di tanah Syam, bukan di Syria, di tanah Syam, dan juga di Baitul Maqdis itu mendahului mereka. Kebanyakan dari sudut teknologi pertanian, buah-buahan, kacukan ataupun kawin buah pokok ini
teknologi pembajakan sawah ataupun kebun-kebun kurma. Depa tengok orang Islam dah maju ke depan berbanding dengan depa. Lalu tentera-tentera salib ataupun penduduk Eropah tadi yang telah menduduki Baitul Maqdis mengambil kemajuan tersebut dan bawa ke negara mereka. Ini nak ceritakan bahawa Islam telah memberi satu nikmat kepada penduduk Baitul Maqdis dengan kemajuan-kemajuan yang tidak didapati di negara Eropah pada ketika itu. Saya nak kaitkan ini dengan kehidupan kita ini, dengan Islam lah kita mendapat keberkatan. Kita tahu mana yang boleh buat, mana tak boleh buat. Kita meyakini bahawa dosa ke neraka, pahala ke syurga. Lalu kita tak berani nak menzalimi orang lain. Kita tak berani nak bercakap bohong. Kita tak berani nak berbunuhan tanpa hak. Kerana Islam mengajar kita setiap balasan, setiap perbuatan akan ada balasannya. Inilah nikmat Islam yang kita kecapi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kesemua nikmat tersebut masih lagi kekal di dalam jiwa kita. Dan orang yang telah pergi meninggalkan kita, yang baik-baik, sedang menikmati hasil penat lelah mereka di dunia ini, di negeri barzakh pula ataupun negeri kubur. Kita masih lagi dalam peringkat berada di alam syahadah, alam dunia. Tetapi nak tak nak, suka tak suka, kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah, Kul innal mautal ladzi tafirru fa innahu mulaqikum. Katakan olehmu bahawa maut ataupun kematian yang kamu lari itu, tafirruna minhu, kamu lari daripada kematian, mulaqikum, tetap akan menjumpai kamu, tetap akan datang bersama-sama dengan kamu untuk menjemput kamu. Yakni malaikat maut akan datang juga, kan? Lalu kita rasa kita dapat selamat, tapi rupa-rupanya kematian bila dia sampai, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidaklah terlewat dan tidak terdahulukan. Jadi ada sahabat kita dah berada di dalam sana, di dalam barzakh, kita masih lagi berada di alam syahadah. Maka ambillah peluang ini untuk membekali berbanyak-banyak bekalan. Kerana sebelum kita berada di sana, bekalan itulah yang menjadi ganjaran ataupun bekalan menjadi penyelamat kepada kita. Sebab itu hadis yang saya bacakan tadi daripada Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, kun fid dunya ghariban aw abiris sabil. Jadilah olehmu di dunia ini seperti orang asing dan juga pengembara. Yang mana pengembara ini dia akan menyediakan bekal. Orang asing ini dia akan menyediakan berbanyak-banyak kelengkapan dia sebelum dia bergerak balik ke tempat asal dia. Lalu Ibnu Mas'ud menambah dalam hadis tersebut dengan berkata, idza amsayta fala tantaziru idza asbahta fala tantazirul masa. Jika kamu nak buat kerja tu pada waktu pagi, nak buat ibadat pada waktu pagi, janganlah tunggu ataupun ditangguhkan sehingga waktu petang. Wa idza amsayta fala tantasiruz sabah. Bila kamu di waktu petang nak buat kebaikan, nak buat ibadah, janganlah tunggu pagi-pagi esok baru nak buat. Jangan kita menangguh-nangguhkan, kerana kita tak pasti bilakah ajal kita akan mendatanginya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Janganlah kamu menangguh sesuatu pekerjaan itu sehingga kamu nak buat keesokan harinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung lagi dalam pengajian kita, iaitu terhumban ke kawah neraka, dan kita berada di dalam ataupun di bawah tajuk makanan dan pakaian di neraka, dan kita berada di muka surat ke-84, baris yang ke bawah sekali, perenggan yang ke bawah sekali. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi mudarani insyaallah minal aminin. 87 dah. Saya termin nasabik. Terima kasih Pak Cikgu. 87. Iaitu masih lagi perkara yang iaitu berkaitan dengan
jenis-jenis minuman yang disediakan oleh penghuni neraka. Jadi kita ulang sikit di muka surat 85. Minuman-minuman ini disediakan kepada penghuni neraka. Yang pertama hamim, yang bermaksud air yang terdapat di dalam neraka. Okey, itu kita dah tengok. Jadi malam ini kita sambung minuman yang kedua yang disediakan untuk ahli neraka. Jadi jangan risaulah tuan-tuan, masuk neraka pun ada makan, ada minum dia. Kan? Yang kedua iaitu ghassaq. Qala musannif rahimahullahu taala. Kata pengarang kita, mudah-mudahan mendapat keberkatan di sisi Allah. Yang kedua iaitu ghassaq. Menurut Ibnu Abbas inilah Abdullah bin Abbas. Orang ini special sikit. Susuk tubuh ini special kerana yang pertama dia mendapat doa langsung daripada Rasulullah. Rasulullah pegang dada dia, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita sikitlah riwayat Ibnu Abbas, kisah Ibnu Abbas ni. Dia lepas Ibnu Abbas ni didoakan oleh Rasulullah, dia bukan terus jadi pandai tuan-tuan. Bukan kita lepas doa, wah lepas tu esok terus hafal hadis, hafal Al-Quran. Diriwayatkan Allah telah menurunkan keberkatan kepada dia dengan sifat rajin untuk mencari ilmu. Kan? Saya nak cerita ni bukan apa, sebab kadang-kadang ada orang salah faham. Dia pergi jumpa ustaz, tolong doa anak saya ustaz. Tak apalah, doa lah. Lepas doa anak tu balik duduk tidur kat rumah. Dengan dia kali tidur kat rumah. Lepas tu dia kata ustaz doa tak mujarab pun. Kan? Setengah kita. Tapi riwayat Ibnu Abbas ni, bila kena doa dengan Rasulullah, dia pergi sampai ke Iraq, dia pergi sampai ke Syam, dia berkata-kata pergi sampai Mesir dia pergi, sekadar untuk mencari ilmu. Dan juga dia juga orang yang mudah faham. Nak ceritakan sini tuan-tuan bahawa bukan hanya Ibnu Abbas ni terus dapat doa, terus pandai, duduk rumah je, kuliah pun tak mari. Tak apa, pandai dah. Kenapa? Ustaz dah doa. Kan? Bukan macam tu. Maknanya Allah turunkan keberkatan dengan dia dipermudahkan memahami sehingga menjadi ahli tafsir dan juga rajin dia mencari ilmu. Saya bukan apa, saya nak cerita ini supaya kita faham. Doa mesti diikuti dengan usaha. Kan? Kita kadang-kadang kita silap. Itu saya kata kadang-kadang kan. Anak nak periksa SPM, ni dengan kata Isnin dan nak start SPM, nak start SPM dah kan. Jumpa ustaz suruh doa kat pensil. Kan? So ustaz doa kat pen, doa kat pemadam. Tapi anak tu pukul 2 pagi tak balik lagi, duk merempit. Kan? Lepas tu kita kata ustaz doa apa tak jadi. Dia kaedah dia mesti dengan usaha. Bukan Ibnu Abbas ni terus-terus dapat. Dan bila dia kena doa dengan Rasulullah, Ibnu Abbas ni menjadi seorang mufassirin, ahli tafsir yang hebat. Bantu doa kita pada anak-anak kita tuan-tuan, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Nak sambung lagi boleh, warzuqhu faman nabiyyin. Kan? Boleh, tak ada masalah. Doalah, peganglah dada anak-anak kita. Kalau isteri kita pegang belakang ke, ataupun orang yang bukan mahram kita dipegang kat belakang dia, tepuk sambil-sambil kita berdoa, Allahumma faqihhu fid din. Kalau tuan-tuan ada anak kecil, cucu kecil, tak payah tunggu ustaz panggil untuk tahnik. Tuan-tuan buat je sendiri. Sebab nak tahnik ini, yang pertama bacaan-bacaan tu kena biasa simple-simple je. Kan? Ni Allah memakai hudin boleh digunakan. Yang kedua, buatlah sendiri anak cucu kita sendiri, insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatan dari itu. Baik. Kata Ibnu Abbas, ghassaq ialah sesuatu yang mengalir dari kulit dan daging orang kafir. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak maklumkan, orang kafir ini bukan sahaja orang kafir yang tidak menyembah Allah. Orang kafir ini termasuk juga ialah orang Islam yang kufur kepada Allah. Kufur amali, bukan kufur i'tiqad, kufur amali. Tuan-tuan rujuk dalam penawar indahnya hidup bersyariat almarhum Tuan Guru Ismail Kamus, dia kata orang fasik ini ialah orang yang kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat, dan dalam kehidupan dia banyak jahat daripada baik. Jadi tuan-tuan, bukan apa, saya nak peringat dari saya lah dan juga tuan-tuan,
Peringat diri saya supaya kita kalau rajin mari masjid kejap, kita jangan kata kita ni rasa okey dah. Kerana bila waktu kita tinggal tak pergi masjid tadi, kita dikategorikan sebagai orang fasik. Nah, sebab tu kalau boleh istiqamahlah kita dalam kebaikan. Kalau kita tak istiqamah, maka dia akan kategorikan kita sebagai fasik, orang yang kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat. Buat jahat ni jangan buat maksiat lah, dia tak buat benda baik. Kalau dia rajin buat baik, mana itu dia panggil mukmin yang sebenar. Jadi kita bimbang takut kategori itulah kita fasik. Sebab fasik ini neraka dulu, wal iazubillah min zalik. Kan? Neraka dulu baru merasa syurga. Sebab apa? Hanya mukmin yang sebenar sahaja yang tidak ke neraka. Yang lain semua merasa neraka dulu. Ghasak ialah peluh penghuni neraka, ditadah dan diberi minum kepada ahli neraka yang lain. Dalam neraka dia punya panas dia bersesak-sesak sehingga berpeluh, dan peluh itu diberi minum kepada ahli neraka yang lain. Sebab tu disebutkan dalam peluh ada sampai kat lutut, sampai kat paha, sampai dekat hidung. Kita fikir macam mana peluh boleh sampai ke hidung, macam tak logik. Tapi bila kita besar, sebesar Bukit Uhud tu yang disebutkan gigi pun besar Bukit Uhud, maknanya tak heranlah peluh kita banyak, dicampur dengan peluh dengan orang lain pula. Yang paling best tu ada satu soalan yang paling syok. Kita peluh kan ikut amalan, ada peluh sampai hidung, ada peluh sampai dada. Jadi dia tanya saya, kalau macam tu peluh sampai hidung tu melimpah tak kawan kita, kena tak kawan kita? Kan dia kata kalau air banjir dia melimpah sekali. Dia punya kreatif tu, saya kata macam mana saya nak jawab ni kan. Saya kata itu kerja Allah lah. Kan mungkin peluh orang itu tu disekat oleh cermin dengan apa, melebatkan peluh tu tak mengalir. Kena bahagian keting-keting lah, paha-paha lah, dia tak terima daripada kawan dia ni. Saya harap jawab macam tu lah, sebab saya pun tak terfikir macam tu. Dia boleh fikir, dia kata peluh kat hidung tu dia tak kenal kepada kawan kan. Kawan ada sebelah dia kan. Dia kata wallahu taala alam, itu kerja Allah. Kita jangan terlampau berfikirlah, sebab itu dunia akhirat punya cerita kan. Baik. Memang teramat sukar untuk membayangkannya. Menurut Ibnu Abbas lagi, ghasak ini rasanya sejuk, akan tetapi kesejukan yang teramat sangat sehingga dapat membakar bahagian dalam tubuh ahli neraka. Sejuk yang terlampau-lampau sampai tahap beku kan, sampai dah jadi frozen dah. Minus ke bawah tu, habis kita punya jari kena frostbite dah kalau kita di atas dunia ni kan. Jadi kena frostbite, kena apa, macam ni lah, macam kesejukan punya kerosakan saraf itu menyebabkan keras habis. Jadi walaupun peluh ini sejuk, tapi dia menyebabkan membakar sehingga sebahagian tubuh ahli neraka masuk ke dalam badan dan memberikan rasa sakit yang tidak terperi. Macam mana nak cerita rasa sakit tuan-tuan? Tak boleh kita nak cerita lah, sebab ini alam akhirat. Cuma saya nak kongsi dengan tuan-tuan cerita apabila Hulagu Khan. Tuan-tuan tahu Hulagu Khan kan? Dia anak Genghis Khan. Mereka ini merupakan penakluk Baghdad, peruntuh kota Baghdad. Saya nak cerita sini, apabila Hulagu Khan datang ke Baghdad, dia telah masuk dalam kota Baghdad, dia bunuh 1 juta manusia dalam kota Baghdad waktu tu. Jadi waktu tu khalifah yang memerintah Baghdad ialah Khalifah Bani Abbasiyah yang bernama Al-Mu'tasim. Jadi Al-Mu'tasim ni dia masih berhibur lagi, walaupun kota Baghdad dah dikepung oleh Hulagu Khan, dibantu oleh Yusuf bin Al-Qami, salah seorang menteri yang bermazhab Syiah, buka pintu kota, tapi dia masih berhibur lagi. Sehingga panah tu kena salah seorang penari dia, matilah penari di depan dia dan dia ditangkap. Saya nak cerita tuan-tuan ni, nak cerita kematian dia ni. Sebenarnya saya nak cerita kematian dia ni. Ini saya baca dalam 4 sejarah besar keruntuhan tamadun Islam. Dalam kitab Sulaiman Akhir itulah dia kata 4 benda yang menjadi sejarah dalam tamadun kita. Keruntuhan Baghdad, keruntuhan Baitul Maqdis, tertubuhnya kerajaan Israel, dan juga runtuhnya kerajaan Andalusia. Tebal buku dia, 1000 lebih muka surat. Kalau tuan-tuan beli baca seronok. Dia tamadun
tamadun kita, dan ada juga suluk positif dari suluk itu. Baik tuan-tuan, jadi Al-Mu'tasim ni ditangkap dan dibawa ke Hulagu Khan. Hulagu Khan tanya dia lah, kenapa kamu masih duduk berseronok lagi sedangkan negara kamu dah jatuh? Dia kata apa? Negara aku jatuh atas urusan ataupun takdir Allah. Itu je jawapan dia, kan? Hulagu Khan ni dia kata, tak apa, sat lagi aku timpakan pula takdir Allah atas kamu, dia kata. Lalu Hulagu Khan buat macam mana tuan-tuan? Ini nak cerita kesakitan kematian ni. Ada 3 riwayat sebenarnya. Ada 3 cara kaedah dia buat. Yang pertama, dibariskan 5 orang tukang cekik. Tu tuan-tuan bayangkan, Hulagu Khan cari 5 orang tukang cekik. Dicekiknya Khalifah Al-Mu'tasim tu, cekik lepas, bergerak pula mari orang lain, cekik pula. Yang ke-6 baru raja sendiri, baru Hulagu Khan cekik sendiri. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan kita boleh bayangkan, kena cekik sampai kongkong-kongkong, lepas tu mari pula orang kedua, cekik pula. Kerana apa? Hulagu Khan ni dia kata apa? Dia akan membunuh khalifah ini dengan tanpa setitik darah pun keluar. Itu dia punya. Saya nak cerita ni, ngerinya, kita boleh bayangkan macam mana sakitnya nak mati ketika itu. Tu dunia punya cerita tuan-tuan. Cekik lepas, mari yang kedua, cekik lepas. Separuh nyawa je lah kita kata. Bayangkan, kita tak boleh bayang kalau cekik lepas ni, kan? Sampai ke Hulagu Khan, barulah dia cekik sampai mati. Tu pembunuhan disebutkan oleh pengarang tu, Dr. Sulaiman Akhir, dia kata pembunuhan paling memilukan dalam sejarah Islam. Seorang khalifah Bani Abbasiyah Al-Mu'tasim billah telah dibunuh demikian rupa. Riwayat yang kedua mengatakan cara dia dibunuh, dibuh dalam tong kemudian digolek. Saya baca tu saya terasa, dibuh dalam tong kayu kemudian digolek keliling kota Baghdad. Dipusing je, bawa naik bukit turun bukit, naik tangga turun tangga, gerbung sampai mati tanpa setitik darah. Yang ketiga dikatakan digantung sehingga mati. Bukan gantung di tengkuk, digantung dengan tangan dia saja sampai kering atas gantungan tu. Bukan gantung di tengkuk mati terus. Digantung, diikat tangan, ikat sini atas, ikat kaki, tegang macam tu sampai mati, sehingga akan mengambil masa hampir berbulan juga baru nak mati. Tuan-tuan bayangkan bagaimana kesakitan kematian yang dihadapi Khalifah Al-Mu'tasim. Dia merupakan khalifah terakhir sebelum Baghdad runtuh, tetapi selepas itu ada lagi lah. Tapi mereka ni bukan khalifah yang berkuasa dah. Dia ada Al-Mumtahid, Al-Mu'tashir, Al-Mumtashir, nama lagi, banyak lagi khalifah selepas itu, tapi bukanlah dominan dah. Mereka ini tertakluk di bawah jajahan orang. Cuma saya nak cerita sini, kesakitan kematian 3 yang bentuk tadi di atas dunia. Apatah lagi kitab kita kata kesakitan yang tidak mungkin boleh diungkap dengan kata-kata. Dan kita kena ingat satu lagi tuan-tuan, di dalam neraka tidak ada istilah mati. Itu satu benda yang sangat-sangat merisaukan kita. Mungkin Al-Mu'tasim tadi kena gantung, lepas matilah, habislah, selesailah siksa dia. Lepas kena cekik, siksa lah, walaupun sebelum tu siksa juga kan. Habis mati jadi mayat, buatlah apa saja, tak ada apa dah, tak rasa apa dah. Tapi yang ini tak ada dah kematian. Kan kita baca satu riwayat Imam Bukhari, ketika ahli neraka dah masuk dalam neraka, ahli syurga dah masuk dalam syurga, Allah panggil ke semua sekali ahli syurga dan ahli neraka. Allah datangkan seekor kibas, lalu Allah sembelih kibas itu. Sembelih. Lalu Allah kata, inilah kematian kamu semasa di dunia dulu. Lepas tu tak ada mati dah, kan? Tak ada dah kematian. Itu yang masalah. Yang ada adalah kesakitan. Coba kita bayangkan, di dunia ni tidak ada kematian. Sakit macam mana pun tidak mati. Masalah. Apatah lagi di negeri akhirat, yang mana di dalam neraka tidak ada kematian, yang ada kesakitan. Baik, kemudian menurut Abdullah bin Amr ini ialah anak kepada Amru ibnu As. Dia ni, kalau tuan-tuan baca sejarah dia, Amru bin As ni, dia ni geng dengan
Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia ni geng Abu Sufyan, dan juga rapat dengan anak dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika dia ni pandai sikit berpolitik, berkata-kata cukup pandai, hebat kataan dia. Jadi dia ni lah Nabi sebutkan, bukan Abdullah, bapa dia lah yang Nabi sebutkan kana khairan fi jahiliyah wa khairan fil Islam in yafaqahu, kata Nabi. Bila Abdullah bin Amr tu masuk Islam, lalu dia kata mereka ni, tokoh-tokoh ni, mereka ni hebat masa jahiliyah, mereka juga akan menjadi hebat dalam Islam. Dan dia merupakan orang yang terlibat dalam perjanjian tahkim, dalam persetujuan tahkim di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Ali bin Abi Talib. Anaknya Abdullah bin Amr ini termasuk di dalangan 4 Abdullah yang dipanggil fuqaha Madinah. Orang-orang yang faqih di Madinah. Bila faqih ini biasanya kita panggil fuqaha lah kan. Faqih tentang syariat, tentang ibadat. Antaranya 4 Abdullah ni, salah satunya ada Abdullah bin Amr. Dia ada Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Jabir, Abdullah bin Umar. Kan? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Jabir tahu, Abdullah bin Abbas. 4 Abdullah ini merupakan Nabi menyediakan generasi ni, dipanggil ulama depa ni. Depa ni Abdullah bin Umar nak pergi perang, Nabi tak bagi. Bila dah besar, bila dah kali kedua minta baru Nabi bagi. Malah Nabi tak bagi sebab Nabi dia ada strategi pengurusan generasi. Dia bukan macam kita Nabi. Dia bila dia jadi pemerintah, dia tahu bahawa dia akan pergi, lalu dia menyediakan generasi pelapis. Dan 4 Abdullah ini dilantik sebagai generasi pelapis untuk ilmiahnya, untuk ilmu. Mereka ni bahagian mengaji je, bahagian ilmu. Kalau macam Khulafa Ar-Rashidin tadi, 4 orang khalifah tadi dilantik untuk menjadi ahli politik, pemerintahan negara, menguruskan pentadbiran negara, dilantik. Sebab tu kita tengok tak banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali, walaupun mereka rapat dengan Nabi. Yang paling banyak siapa? Abu Hurairah, Anas ni, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Mereka ni yang ni. Sebab apa? Rasulullah kata tugasan Rasulullah menyediakan generasi pelapis yang bila Rasulullah tak ada, inilah rujukan dia. Dan mereka ini orang-orang yang hebat. Baik, kata Abdullah bin Amr pula, ghasaq ialah minuman yang akan diberi kepada ahli neraka, berupa nanah yang pekat likat yang terbit dari tubuh orang kafir. Kan? Tak payahlah kita hurai lanjutlah, kita boleh bayar sendirilah. Nanah kan. Kita di atas dunia tengok nanah pun jijik dah. Kan? Tu kami di sekolah nak kena ambil apa? Saliva punya test COVID setiap hari. Saya dengan Cikgu Syuaimi tahulah, kami tiap-tiap Rabu nak kena test COVID. Gunakan itulah kit test tu. Kadang-kadang tengok budak-budak duk ailio kan, Allah kembang macam je rasa kan. Tahan jugalah nampak macam mana tugas kan. Baru dunia, baru ailio yang kita tengok budak-budak je kita dah rasa semacam dah. Kan? Apatah lagi nanah yang pekat likat terbit daripada tubuh orang kafir. Seandainya setitik sahaja rosak tumpah ke sebelah barat daya, nescaya akan tercemar belahan timur. Kita nampak macam tu dia dahsyatnya. Setitik boleh merosakkan bahagian timur. Tapi padalah setitik keluar daripada tubuh yang besar. Sebab tu dia kata api neraka bila jatuh ke atas dunia ni habis hancur dunia. Sebab neraka itu besar. Tumpah ni setitik nanah daripada ahli neraka tadi jatuh atas dunia ni sebelah barat, habis sebelah timur. Sebab keluar itu daripada tubuh ahli neraka yang Allah dah besarkan gigi sebesar bukit Uhud. Kan? Macam ibarat dinosaur lah. Sekali dia melangkah, kita kata selangkah dinosaur timur ke barat. Kan contohlah kan. Padanlah dia langkah sebab dia besar, tinggi. Kita pun fikir macam mana dinosaur langkah macam tu. Besar. Begitu juga dengan ahli neraka, bila dibesarkan
peluh dia ke, air liur dia ke, nanah dia ke, memanglah sekali jatuh atas dunia ni kan kecil, mau tak habis tercemar. Itu dia punya logik yang boleh kita fikir. Jika dititikkan di sebelah timur, nescaya akan tercemar di sebelahan barat. Kan macam tadi lah juga. Mujahid, Mujahid ni tabi'in kan. Mujahid ni tabi'in, antara ahli hadis yang terkenal juga. Disebutkan ghasaq ialah sesuatu yang tidak mungkin mereka dapat rasakan disebabkan ia terlampau sejuk. Imam Atiyah berkata, iaitu yang mengalir dari kulit-kulit mereka. Ini adalah pendapat para ulama tentang minuman ghasaq ini. Perhatikan orang yang mengidap kencing manis yang kronik, kebiasaannya kakinya akan keluar nanah. Kita akan merasa jijik, bukan? Cuba bayangkan nanah-nanah yang keluar itu dikumpulkan dalam satu bekas dan kemudian diberi minum kepada seseorang. Kan? Bayangkan tuan-tuan, nanah itu dikumpul diberi minum kepada orang. Kan? Tak minumnya kita. Sebab itu tuan-tuan, saya bila sebut macam ni saya teringat kata Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Kan? Ustaz Kazim Ilyas apabila dia berceramah tentang manusia ni, kejadian manusia, dia kata manusia ni bila dia jadi manusia dia sombong sangat, dia kata. Sombong sangat sampai tak sembah Tuhan. Dia tak sedar dia jadi daripada air mani yang kalau dikumpul-kumpul dalam gelas bagi minum, siapa pun tak nak minum. Kan? Yang sombong sangat manusia ni pasal apa, dia kata. Dia tak sedar kejadian dia itu. Kalau dia tengok balik, kumpul-kumpul air mani tubuh dalam gelas bagi ke ayam, ayam pun tak minum, dia kata. Nak tunjuknya kejadian kita ni asal hina. Yang bila jadi manusia dah diberi kekuatan, diberi akal fikiran, diberi harta, tiba-tiba sombong dengan Allah. Sedangkan kejadian dia, kita tengok tuan-tuan, minta maaf lah kalau cakap ni agak menyimpangkan. Pertama jadi air mani yang kotor, kemudian keluar pula daripada tempat yang kotor. Kan? Dia bercantuman dua benda yang kotor, lelaki dan juga perempuan, kemudian keluar pula daripada tempat yang kotor. Berasal pula air tu yang siapa pun tak nak, kalau kumpul dalam gelas siapa pun tak nak minum, saya katakan tadi kan. Tapi kenapakah bila kita dah jadi hebat, dah kaya, dah mencukup, kita boleh jadi kufur kepada Allah tanpa mengingati kalaulah tak jadi manusia ni hang jadi ayah yang hina yang siapa pun tak peduli. Tapi mentang-mentang hang dijadikan oleh Allah manusia, dapat pula kelebihan harta, akal, tubuh badan, lupa pula kepada asal usul kejadian. Inilah yang menafikan tuan-tuan, menafikan kalau orang-orang kafir di hadapan Allah nanti dia menuntut di hadapan Allah, kami pun buat baik juga, kami pun melakukan kebaikan di atas dunia, kami tolong orang itu, kami tolong orang ini, kami derma, kami buat itu. Maka antara hujah yang Allah akan gunakan, kenapa kamu tidak mensyukuri aku yang menjadikan kamu? Betul kamu tolong orang, kan? Tapi aku yang menjadikan kamu, memberi kamu kekuatan, akal, segala pada harta benda yang memberi rezeki kepada kamu. Tiba-tiba kamu tak sembah aku, kamu lebih sibuk tolong orang lain. Mak kita ada anak, macam saya katakan, mak kita ada anak, kat kita sekupang pun tak bagi tiap-tiap bulan. Tapi dengan orang luar, dengan syarikat korporat bagi derma, masuk surat khabar, bagi sedekah, punyalah bagi, kat kita sekupang pun tak hantar. Bila pemberita kata anak cik ni bagus kerana banyak berbakti kepada masyarakat, agak-agak apa kita kata? Bagus kepala otak, dia kata. Kami sekupang pun tak bagi. Tapi kita depan TV biasalah senyum kan, tunjuk baik. Kan? Padahal dalam hati bagus apa, sekupang pun tak bagi. Gitulah Allah Ta'ala. Dia jadikan kita, dia berikan kita nikmat rezeki, kelapangan dan sebagainya, harta benda, tiba-tiba hampir sembah orang lain. Jadi tak adil, tak kena pada tempat dia. Hujah Allah kepada orang-orang kafir yang cuba nak mendakwa Allah bahawa mereka pun juga melakukan kebaikan di atas dunia ini. Baik, cuba bayangkan, demikianlah perumpamaan yang boleh kita gambarkan sebagai minuman ghasaq, betapa seksa dan azabnya hukuman yang dikenakan kepada penghuni neraka.
Tuan-tuan, inilah orang yang akan menerima hukuman neraka. Cuma kalau kita baca lebih mendalam, kita kaji pendapat-pendapat ulama, maka dia kata, adakah neraka ini bersifat kekal ataupun akan musnah juga satu hari? Ini perbincangan. Kebanyakan ulama mengatakan kekal, tetapi ada sebahagian mengatakan bahawa semuanya akan musnah juga termasuk neraka. Kerana kata yang kekal adalah Allah Ta'ala sahaja. Macam mana saya beritahu bahawa mereka menggambarkan di dunia, padahal itu kejadian di akhirat. Tapi pendapat itu ada untuk dibahaskan. Ka'ab, dia sebut Ka'ab saja, saya tak tahu Ka'ab ni Ka'ab bin Malik ke, Ka'ab bin Ahbar ke. Kalau Ka'ab bin Malik sahabat Nabi, kalau Ka'ab bin Ahbar dia ini orang Yahudi yang hafal kitab Taurat tapi masuk Islam. Dia ni orang Ka'ab bin Ahbar ini orang Yahudi, dan dia merupakan orang yang hafaz kitab Taurat. Sebut kitab Taurat semua dia tahu. Ataupun Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini salah seorang penulis wahyu. Ketika wahyu diturunkan, ketika ayat Quran masih diturunkan, Nabi suruh tulis juga, tapi Nabi asingkan dengan tercampur dengan hadis. Dan di antara penulisnya ialah Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik ini antara sahabat-sahabat besar Nabi lah, yang punya suara yang sedap kalau dia mengaji. Baik, kalau Ka'ab bin Ahbar dia orang Yahudi. Jadi dia sebut Ka'ab saja, tak tahu Ka'ab bin apa. Ka'ab yang mana satu. Baik, berkata, ghasad ialah satu sumber sengatan racun daripada seluruh binatang berbisa mengalir ke dalamnya. Bisa-bisa binatang itu dikumpulkan di satu tempat, lalu dicelup penghuni neraka ke dalamnya. Dengan sekali celupan mampu menanggalkan daging-daging di tubuhnya, dan kulit-kulitnya melecur dan hancur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan? Maknanya ini pandanganlah Sa'id. Sa'id ni pun sama juga. Sa'id bin Musayyab ke, Sa'id bin Jubair ke. Kalau Sa'id bin Musayyab tabi'in, dia ahli hadis. Kalau Sa'id bin Jubair, dia ini orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kalau kisah Sa'id bin Jubair ini, tuan-tuan bacalah kisah kematian dia. Dia ulama yang zuhud, yang hebat. Dia mati, sebelum mati dia sembahyang 2 rakaat. Ketika Hajjaj bin Yusuf nak penggal kepala dia kata minta sembahyang sejak 2 rakaat. Dia pun sembahyang, dia cepatkan sembahyang. Lepas tu dia berdoa. Di antara doa dia kata sebut, ya Allah, ya Tuhan aku, engkau jadikanlah aku ini orang yang terakhir yang dibunuh olehnya. Ini doa tuan-tuan sebelum dia mati. Jangan biarkan lagi tangan-tangan si Hajjaj ini berlumuran dengan darah ke orang lain selepas aku. Hajjaj kata cepat sikit. Dia pun doa yang tu je, pendek je. Dia kata kenapa kamu tak doa panjang-panjang sikit? Dia kata kalaulah kamu tak kata aku takut mati, aku akan panjang lagi. Tapi aku takut lagi bila aku panjangkan doa, kamu kata aku takut mati pula. Kan? Maka silakanlah. Lalu matilah si Sa'id bin Jubair tadi, dan itulah nyawa yang terakhir diambil oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Diriwayatkan dia bunuh, sepanjang dia jadi gubernur di Kufah, dia bunuh 250,000 orang. Tu banyak tuan-tuan, dia bunuh 250,000 orang. Wallahu ta'ala, riwayat ini kadang-kadang mungkin berlebih-lebih juga, tapi itulah ceritanya. Dikatakan dia ni kalau berkhutbah pakai panah, dia tak pakai tongkat. Dia khutbah dia pakai panah. Mana-mana jemaah yang tak mau dengar cakap dia ataupun tidur waktu dia khutbah, dia panah daripada atas mimbar. Kan? Dia memang gila darah, kata-kata hauskan darah. Bukan gila ni, haus darah. Tapi ada kebaikan dia. Tuan-tuan bacalah kebaikan dia. Dialah orang yang membesarkan Hajarul Aswad, Kaabah, membesarkan Masjidil Haram. Dialah juga di antara orang yang mengumpulkan Al-Quran untuk ditulis. Dia ada kebaikan dia di situ, kan? Tapi tak tahan perangai, dia laparkan darah. Dia pegang, dia berkhutbah di Iraq tu, dia pegang panah siap. Tengok siapa. Cuba Tok Imam kita buat itu boleh tak? 4 hari ya masuk surah khabar dah, kan? Dia pegang panah. Siapa boleh nampak dia panah. Sampai terpaksa angkat mayat, buang dulu daripada masjid, baru boleh sembahyang Jumaat. Kan? Berapa orang kena panah?
Itu riwayat, wallahu taala alam. Saya kadang-kadang bimbang juga, takut benda-benda ni orientalis buat lebih-lebih, nak memburukkan si Hajjaj ni, sebab dia ada kebaikan dia, banyak kebaikan juga, membesarkan Masjidil Haram, membina balik runtuhan Kaabah, menyediakan balik telaga Zamzam, menguruskan Al-Quran, ada kebaikan dia. Tapi itu dilupakan, ditunjukkan kezaliman dia yang suka membunuh orang itu. Nah, itu Sa'id bin Jubair. Kalau Sa'id bin Musayyab, dia ahli hadis, dia ini kalau saya cerita tuan-tuan, dia ini pernah ditegur oleh Abdullah bin Mubarak. Dia ni imam di Masjidil Haram dan Masjidil Madinah. Jadi Sa'id bin Musayyab ini, dia kerja dia ibadat je. Dia tak peduli sangat ke politik. Sehingga Abdullah bin Mubarak hantar surat tegur dia. Tegur dia kerana terlalu banyak beribadat sampai lupa dunia Islam dah hampir-hampir nak diserang oleh tentera-tentera Tatar pada waktu itu. Baik, kata Sa'id bin Musayyab, saya sambung ni sikit tuan-tuan, habis kan. Ghasaq ialah air yang mengalir dari mata mereka, kemudian mereka minum bersama hamim. Kedua-dua jenis minuman ini digaul dengan air panas dan dicampur dengan nanah, kemudian dituang untuk diberi minuman kepada ahli neraka. Ceritanya benda yang samalah. Tak kiralah macam mana pendapat pun, dia Ghasaq ini adalah minuman yang tak patutlah kita minum, dan hanya untuk ahli neraka sahaja. Jadi tuan-tuan kalau nak merasa tu, boleh cuba-cuba masuk sana kan. Waliyadzubillah lah, janganlah kita dah minta macam tu kan. Jadi ini hamba minuman untuk ahli neraka. Jadi mudah-mudahan terhindarlah kita daripada minuman tersebut. Jadi pendapat itu Ghasaq ini macam-macam lah pendapat. Hakikatnya kok mana pun itulah minuman bagi penghuni neraka, terdiri daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir, sama ada kafir secara i'tiqad dan juga kafir secara amali. Baik tuan-tuan, kita berhenti setakat ini. Kita akan sambung. Rasulullah juga ada memberitahu bahawa sekiranya satu timba sahaja daripada Ghasaq ditumpahkan ke atas dunia, setitik pun tadi tercemar habis dunia, setimba lagi lah tuan-tuan kan. Nanti kita akan tengok pada perbahasan kita insya-Allah pada bulan Mac 2022. Bulan Mac ni tak lama lagi kita nak puasa dah. Bulan Rejab kan, nak habis dah. Tak lama lagi kita nak puasa. Tak tahulah kita sempat raya tak raya kan. Harap punya raya lah insya-Allah. Jadi setakat itulah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Minta maaf sebarang kekurangan dan kesilapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين، زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli